Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selak minda bijak berganda. Oleh reform hari ini di Latina Hotel KL bersama dengan seorang tokoh yang tidak asing lagi dalam perjuangan UMNO khasnya, saudara Kekanasia Syahrudin Najimun. Kalau dipilih memang tak asing lagi, semua kenal. Malah di negara kita di kebangsaan orang kenal seorang pemikir yang hebat. Jadi berkaitan dengan video yang telah saya keluarkan tadi mengenai dengan projek Balatna, pelabur daripada Qatar berkaitan dengan lembu telusu yang mana dikaitkan akan berubah tempat, Perlis kehilangan 4.5 bilion pelaburan dan juga kehilangan peluang pekerjaan seramai 300 orang. Jadi saudara Syahrudin kita pun dah menyaksikan dan melihat dan menonton video saya tadi, dan saya ingin merujuk kepada pemikir, orang yang tahu banyak maklumat ni. Jadi apa pandangan Bang Din dengan kenyataan dalam video yang saya buat tadi? Saya melayari TikTok saudara Ismail Bangsawan. Di pagi ini saya bertuah dapat bertemu dan beliau interview saya. Anak Perlis Jati, saya ahli Persatuan Anak Perlis Perantauan, bermula daripada awal lah. Dan saya sebagai political analyst, saya memang mengikut perkembangan berkaitan dengan isu-isu semasa. Tetapi apabila saudara Ismail Bangsawan telah bertanya kepada kerajaan negeri Perlis, mengapakah Menteri Besar dan anggota Exco boleh melihat satu opportunity yang begitu besar lah, investment sebanyak 4.5 bilion dan semua infrastruktur sudah ada mengikut ceritanya. Jadi ternakan lembu tenusu ini satu industri yang memang lukratif lah jika kita dapat bangunkan. Kita tahu bahawa selama ini memang kita import beratus-ratus million, seperti Japan sendiri mengeksport ternakan lembu wagyu ke apa nama tu, daging yang termahal dalam dunia, dan saya rasa industri tenusu ni seperti mana yang telah diluluskan di zaman Datuk Seri Azman Lan, Azlan. Dan dengarnya investor akan lari keluar ke negeri lain. Pihak kerajaan negeri sepatutnya memanggil balik investor tersebut, supaya yang paling pentingnya, mengapa pula tidak dapat memikirkan masa depan negeri? Adakah kerana politik? Adakah kerana Azlan Man itu orang UMNO, kerajaan UMNO, BN ketika itu, dan tak nak melihat lagi dah, apa saja buah tangan atau peninggalan ataupun projek-projek yang ditinggalkan oleh kerajaan terdahulu bukan seiring dengan kita batalkan ataupun kita tidak mau membantu investor tersebut. High speed rail, yang mana PM telah pergi ke Singapura menandatangani semula, 1 jam saja perjalanan daripada Singapura ke Kuala Lumpur, 1 jam. Kita boleh nampak tak spill over dengan adanya high speed rail, tapi diberhentikan ketika kerajaan tumbang oleh Mahathir. Dan sekarang nasib baiklah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar hidupkan semula high speed rail ini demi kepentingan negara, demi kepentingan rakyat. Yang Perlis ni negeri kecil je, nak cari investor 4.5 bilion Banyak tu. You nak tunggu sampai bila? Tolonglah fikir. Saya pun tak tahu, saya belum dapat statistik perangkaan lagi, tak ada orang bagi tahu saya. Saya sensitif sebab saya anak jati Perlis. Dan satu lagi boleh saya menjelaskan. Selain daripada kerajaan negeri itu sendiri yang rugi di sudut investment tu, masalah 300 peluang pekerjaan ni kepada anak muda. Dah masalah 300 ni, bukan 300. Kalau 4.5 billion worth of investment, macam-macam, bukan 300 orang, beribu orang ada benefit daripada aktiviti tenusu ini. Dia ada transportation, dia ada logistik, dia ada tourism, dia ada banyak lagi spill over kepada kerajaan negeri. Tapi kalau benda yang bagus macam ni pun tak dapat kerajaan negeri sekarang ini membantu investor, so what you expect? Siapa nak datang ke Perlis? Kita kena ingat 2030 nanti, 2040 apa, Thailand akan potong tu seketing terah. Ketika itu boleh menjadi salah satu tempat entry point yang penting
Polis kena membangun, polis kena membina infrastruktur bermula daripada hari ini. Sebab semasa itu polis sudah menjadi satu entry port yang kita ada di Padang Besar, Bukit Kayu Hitam apa semua itu menjadi salah satu destinasi untuk transportation dan juga banyak perkara ekonomi akan berlaku situ. Jika seketing kera itu dipotong, polis akan menjadi Johor. Bagaimana Johor membangun di Singapura itu, maka polis akan mengganti Johor dari segi aktiviti ekonomi. Jadi perkara ni polis kena ingat. Ya, anak persatuan anak polis saya tahu. Tan Sri Azmi Khalid, Bang Mi ada, banyak lagi, ada yang bekas KSU, ada bekas general. Baru ni kami ada di Selangor Club tu, Bang Mi, Tan Sri Azmi panggil untuk berjumpa lah geng-geng kami ni. Banyak. Kami boleh beri pemikiran pada kerajaan negeri polis jika dijemput. Kita kena ingat, kita kena bina pemikiran. Kita kena memikir 30 tahun, 50 tahun ni sekarang. Lah ni sekarang ni dah dalam mulut dah. Dah lepas. Terlepas lagi. Saya rasa with due respect lah ya. Saya tabik lah kepada Menteri Besar dan Exco ya. Saya bukan nak menghina saudara-saudara, tapi saya sedih sebab saya anak polis ya. Bukan saya nak main politik sini, bukan saya nak cakap hal politik. Tapi saya cakap bahawasanya jika terlepas betul lah investment yang begitu baik, this is a viable, profitable, at the same time bankable project. Janganlah sembang politik lah, sembang pembangunan untuk kita membangunkan negeri polis itu. Ada apa lagi soalan? Saya tertarik dengan hujah apa yang disampaikan oleh Tuan Syabuddin tadi. Sedikit lagi bagi pandangan. Kita kena lupa asal sentimen politik pada hari ini. Tadi kita sebut soal memberi pemikiran. Apa salahnya kalau kerajaan negeri membentuk satu jawatankuasa penasihat dan guna balik macam mana Abang Din sebut tadi, banyak ahli Tak payah buat jawatan kuasa lah. Ya, Menteri Besar ataupun Exco boleh panggil jemput lah. Persatuan anak boleh dah. Ya, saya pun sanggup pergilah balik. bagi nasihat. Bukan bagi nasihat. Kalau nak pandangan melalui tulis pun kita boleh menulis. Kalau nak buat WhatsApp group pun boleh. Tak ada masalah. Katakan nak petai kerja ke apa semua, ada banyak peluang-peluang yang pemikiran-pemikiran yang kita boleh. Saya dalam Majlis Perundingan Melayu, ya, kami ada 200 orang profesional, bekas-bekas KSU, bekas KSN, bekas IGP 2 orang situ, Ketua Elit Tun Hanif Umar, Tan Sri Musa, banyak pemahaman kami, termasuk pengubah yang pembuat dasar ekonomi baru zaman Tun Razak tu, Dr. Rais Saniman dengan kami. Banyak lagi Profesor Dr. Hassan Mat, lepas tu ada Profesor Zana Keling, Profesor Ibrahim Abu Shah ada. Banyak kalangan kami boleh membantu. Tetapi saya tak nak cakap PPM sebab saya ini bercakap sebagai anak polis dan demi kemajuan negeri polis. Jemput saja satu anak polis banyak profesional. Ya, bekas jeneral pun ada. Bekas menteri. Polis ni kecil. Polis biasa ada menteri dalam negeri, ada menteri luar bandar. Ya, berapa orang? Lepas tu menteri hal ehwal dan jaga wilayah pun ada lah. Dan sekarang ni dah pusing kena U-turn dan lari ikut dia. Dan ini menteri bekas menteri wilayah ni sepatut nasihat lah MB. Walaupun bukan dalam UMNO, bukan tak boleh make a phone call tu MB, beritahu MB boleh. Kenapa investor boleh lari? Saya nasihat lah kawan baik saya Datuk Sri Zaidan. Jadilah kalau MB boleh ni tak boleh ataupun penasihat negeri tak dapat ya. Saya rasa bagi diri saya lah, kalau nak bangun negeri polis, this is the right time. Apabila segeting kera itu dipotong, polis akan mendapat nikmat yang begitu besar. InsyaAllah, itu pandangan saya. Dan kita kena bermula daripada hari ini. Baik, terima kasih atas pandangan daripada bijak pandai tokoh yang tidak asing lagi. Saya memang respect. Saya main KL, tetap saya jumpa dengan Tuan Syabuddin untuk mendapatkan pemikiran. Jadi kita harapkan kerajaan negeri, kami kalau tak dibagi penasihat, kami akan sentiasa mengkritik. Kami bukan kritik secara membabi buta ya. Kami menasihati kerajaan negeri. Saya tak sanggup tengok negeri saya kehilangan investment yang begitu besar ya, dan merugikan rakyat kita. Ya, itu kita ada 250,000. Tolonglah fikir 250,000. Kalau dapat 4.5 bilion nikmat yang ada tu kita boleh makan anak cucu cicit kita. Dan jangan kita underlook ya. Orang polis ni hebat-hebat tau. Ada yang jadi Datuk Bandar, ada jadi KSU, sampai hari ni pun ada. Jadi pegawai pentadbir, pegawai banyak. Tambah pula sekarang ni pegawai kerajaan yang dihantar di polis. Mereka itu orang yang proaktif, orang yang dinamik, pegawai kerajaan yang berpengalaman dari segi dasar apa semua. Tolonglah manfaatkan ya. Yang pentingnya kita ni kasih pada raja kita. Kita kasihin dah Duli Yang Maha Mulia Raja Polis ya. Begitu prihatin terhadap rakyat dan kemajuan negeri polis itu. Saya rasa cukuplah semalam ya. Lain kali lah kita jumpa.